Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فظهر مما ذكر annal murada bi wahdatil wujudi wal ittihadi fi madhhabil qaumi laisa 'ala zahiril mutawahhami. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan bagi al-allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Raisul Akbar di Jam'iyati Nahdlatul Ulama rahimahullahu ta'ala, sehingga pada kata dianya fazahara, maka jelaslah, dia kata nyatalah, mimma zukira, daripada huraian yang tersebut. Kalau lepas dah apa minggu dah ni duk hurai pasal makna wahdatil wujud yang dikehendaki di sisi ulama-ulama tasawuf itu tidak sebagaimana faham wahdatul wujud yang difahami oleh puak-puak Syiah Ismailiyah Batiniyah. Itu beza dah. Jadi kalau kira-kiranya lebih mendekati pada maksud dengan istilah wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud. Iaitu satu pada pandangan mata hati orang arif billah. Tapi nak kata wahdatul wujud pun tidak salah apa, asal saja maknanya seperti mana yang telah dihurai sebelum ni. Bukan makna wahdatul wujud artinya Allah Ta'ala tu hulul dan ittihad, menyerap dan menyatu dengan hamba, sehingga tidak ada lagi namanya hamba melainkan dia juga Tuhan. Tidak ada lagi namanya Tuhan melainkan Tuhan tu hamba, hamba tu Tuhan. Itu sesak kufur wal a'yadu billah min zalik.
Itulah akidah yang membawa kepada menuhankan Nabi Muhammad. Nah, mengatakan Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad dan sebagainya, telah kita bahas dah pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka pada hal ininya sambung lagi, fazahara mimma zuhira. Maka jelaslah daripada barang yang tersebut, yakni huraian yang telah tersebut dulu, annal murada, oleh bahawasanya maksud yang dikehendaki, biwahdatil wujudi, dengan makna satu yang ada, walittihadi, dan kesatuan ketunggalan itu, fi madhhabil qaumi, pada mazhab puak-puak ahli tasawuf itu, laisa ala zahiril mutawahhami, bukan murad di atas zahir yang disengka-sengka. Tidak. Dah. Bukan murad, bukan maksud. Murad ni mana maksud. Bukan maksud sebagaimana yang zahir kita perasan. Oh, tu ada hok mengata ma fi jubbati illallah. Nah, anal haq anallah. Artinya betul lah puak-puak tu mengaku Tuhan. Tidak. Tidak seperti itu. Mereka tu orang-orang yang telah tenggelam karam. Nah, di dalam di dalam bahril ahadiyatillah, di dalam lautan keesaan Allah Ta'ala. Fana, binasa pada pandangan mata hati mereka, yang wujud hakiki selain daripada Allah tu tidak ada. Karena wujud selain daripada wujud Allah ni ialah wujud yang majazi, wujud yang lil ghairi dia panggil, wujud kerana yang lain mewujudkan dia. Macam kita ni ada tak? Ada. Tapi ada kita ni kerana diadakan oleh Allah Ta'ala. Dia panggil wujud kita tu wujud lil ghairi. Adapun wujud Allah Ta'ala wujud zati. Sebagaimana kita mengaji dalam ilmu sifat 20 tu, wujuduz zati. Apa makna wujuduz zati? Wujud Allah Ta'ala tidak kerana yang lain. Wujud bahasa dia dah ada. Tidak kerana fi'il atau fa'il yang lain yang mewujudkan dia, tidak. Tidak dikeranakan dengan suatu kerana yang lain, tidak. Bahasa zat dia dah ada. Tidak dikeranakan ada yang mengadakan dia. Maka dipanggil wujud zati. Kalau kita ni wujud juga, bukan tak wujud, bukan. Ada kita ni. Tapi wujud kita lil ghairi, kerana yang lain. Siapa? Kerana siapa? Kerana Allah yang mewujudkan kita. Kita ni wujud. Bukan bahasa kita ada ni. Kitanya bahasa tidak ada. Bahkan tidak ada kita pada azali lagi tu wajib. Wajib. Kalau masuk dalam lagi bahas dalam ilmu usuluddin, tidak ada kita pada azali itu wajib, serta qadim nah pula. Sebab apa? Sebab tidak ada kita pada azali, tidak ada permulaan bagi tidak ada kita. Bila Allah Ta'ala buat makhluk yang pertama, makhluk pertama itu terserah. Arash ke, qalam ke, luh ke, hatta nur Muhammad ke, sila. Tak usah berkelahi. Yang penting makhluk, bukan Tuhan yang satu lagi, bukan. Kerana puak-puak falasifah ni, puak-puak tasawuf wala sufi, ataupun puak-puak apa dia panggil ni, batiniah ni, dia seduk fahaman falasifah daripada kaedah al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu ni tidak akan terbit daripada melainkan satu. Maka Tuhan Allah tu satu, terpancar daripada zat Tuhan tu satu Tuhan yang lain pula, namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad terpancar daripada Tuhan. Tuhan ni qadim, Nur Muhammad qadim. Nur Muhammad ni qadim kerana apa? Kerana dia terpancar daripada Tuhan. Tuhan ni qadim, maka Nur Muhammad qadim. Maka Tuhan yang nombor satu dipanggil muqaddam, Tuhan yang nombor dua dipanggil tali. Ini buat falasifah ni. Kemudian ni pula kita ni semua ni, diambil daripada Nur ni lah, dijadikan. Tu sesak tu lah kata. Dijadikan kita, dijadikan lembu, kubah, ayam, itik, gajah, rimah, langit, bumi, ambil daripada Nur Muhammad, jadi tu jadi ni. Hok ni gak banyak lah. Duk payah lagu tu.
Nah, tu salah, tu salah. Kalau semuanya dijadikan daripada Nur Muhammad, bermaksud neraka Nur Muhammad lah. Anjing babi Nur Muhammad lah. Iblis syaitan Nur Muhammad lah kita. Berat tu. Tu dah. Patut apa maksud? Nah, ni faham kena maksud. Nah, wa minhu khuliqal asya, daripadanya, yakni min li ta'lilil hikmah, dari kerana cahaya Nabi Muhammad itulah dijadikan segala sesuatu. Bukan sesuatu dijadikan daripada Nur Muhammad, bukan. Tapi kerana cahaya Nabi Muhammad dijadikan segala sesuatu. Itu. Nah, tu semua fakak dengan hadis-hadis yang lain. Mana? Nah, khalaqtu dunya wa ahlaha liyu'arrifa indi. Nah, jadikan dunia dan penduduk dunia supaya kenal mereka akan kedudukan engkau di sisi aku. Bahkan dalam perkataan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Tuhan engkau akan membangkitkan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam yang terpuji. Yang mana maqam ni semua para nabi naklah duduk di maqam tu. Tapi dapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Syafaatul uzma. Tidak ada seorang pun para nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh jawab seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila diminta oleh umatnya, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Tak ada seorang nabi yang jawab seperti Nabi Muhammad. Ana laha. Akulah ahlinya. Itu. Tak ada. Hanya nabi kita seorang. Yang lain semua nafsi izhabu ila ghairi. Masing-masing gigi ke nabi lain gigi. Semua manusia itu era esok mengetahui maqam nabi kita di sisi Allah. Itu maksud. Jangan silap faham. Banyak lagi antara kita ada hak duk pegang-pegang Nur Muhammad tu silalah. Tapi kena baiki-baiki. Jangan duk pegang cara hak lama tu. Bisa menyesatkan. Macam mana dia ambil Nur Muhammad, dicobek ambil pak buat tu, buat langit, buat bumi, buat. Oi. Jadi Tuhan ni menjadi itu bukan daripada tidak ada kepada ada. Daripada benda ada proses jadi ada pula gitu. Nah. Allah Ta'ala buat makhluk ni ijadul mungkini minal ada ilan wujud. Jadikan makhluk ni ada kepada ada. Hanya lalu kok tanah, hanya lalu kok air mani, hanya lalu kok rahim ibu. Nah, bukan dengan tanah, cuba dengan tanah. Cuba tanah. Kita buat manusia boleh? Tak boleh. Ataupun dengan air mani kita, terang dinding, lekat dinding berapa hari, jadi dak orang? Tak jadi. Allah buat daripada tidak ada kepada ada. Gitu. Cuma lalu kok sabab musabab. Gitu. Boleh tak tanpa sabab Tuhan menjadi? Boleh. Tu ada tak ada ibu bapa pun jadi manusia. Isa alaihi salam tak ada pak jadi orang. Macam gitu. Tak ada air mani pak pun boleh. Boleh. Allah Taala Maha Kuasa. Kayak gitu. Tu tengok. Habis. Baik. Mana tadi? Laisa 'alal zahiril mutawahhami, bukanlah maksud dengan wahdatul wujud dan ketunggalan itu ialah di atas makna zahir yang disengka-sengka. Bukan. Jangan jauh. Jangan kita duk, kalau gitu orang tu tasawuf ni sesat sungguhlah. Dah. Hak sesat tu bukan tasawuf. Hak sesat tu bukan ahli sufi sungguh. Itu puak-puak pelampau ulatus sufi yang terserap dengan fahaman-fahaman selain daripada faham ahli sunnah wal jamaah. Kena jaga-jaga. Kalau kita nak tahu, baca dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, namanya Sirrul Asrar. Syekh Abdul Qadir Jalani itu tulis dalam puak-puak sufi sendiri tu ada berapa puluh puak-puak tasawuf sufi hak sesat. Taifah sufi ni hak sesat. Berpuluh. Boleh baca sendiri dalam tu. Macam-macam puak ada menghalalkan menghalalkan ada macam-macam.
Macam-macam hak sesat. Jadi kalau hak benar, itu pasti tidak akan menyalahi dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa idza kanat abadatul autsani yaquluna, dan apabila adalah puak-puak penyembah berhala. Abadatul ausan ni puak-puak penyembah berhala. Puak-puak penyembah berhala ni ada dua. Satunya puak-puak jahiliyah mutaqaddimin. Nah, puak-puak jahiliyah mutaqaddimin ni dia panggil puak-puak syirik permulaan bagi mereka yang menyembah berhala. Mana mereka ni start buat patung-patung, ukir-ukir, patung-patung orang soleh. Yang telah wafat di kalangan mereka. Mula-mulanya hanya sebagai kenang-kenangan. Lama kelamaan puja-pujaan. Akhirnya sembah-sembahan. Itu dipanggil asal jahiliyah mutaqaddimi. Buat patung, buat ukiran-ukiran orang soleh yang telah meninggal dunia, daripada asal kenang-kenangan, kemudian puja-pujaan, akhirnya sembah-sembahan. Lama kelamaan lahirlah jahiliyah mutaakhirin. Jahiliyah mutaakhirin ni syirkut taklid. Syirik dia tu sebab taklid. Bila tanya, kenapa awak sembah berhala ni, sembah patung? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun. Gitu je. Kami tengok tok nenek kami lagu ni ya. Kami tengok tok nenek kami dulu sembah gon ni. Maka kami pun ikutlah gapo tok nenek kami tinggal pusaka dulu. Itu jahiliyah mutaakhiri. Jadi dia sembah berhala tu kerana ikut jejak lakoh tok nenek tahu gapo. Abadatul ausan ni sama ada jahiliyah mutaqaddimin wal mutaakhirin. Sama ada penyembah berhala generasi awal atau generasi yang kemudian. Yaquluna, mereka sekalian berkata. Apa? Allah Ta'ala nak pada Al-Quran juga perkataan ni. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, kami tidak sembah kepada patung-patung ni. Ma na'buduhum, kami tak sembah anak-anak patung ni. Illa, melainkan kami sembah juga. Illa, melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka mendekatkan akan kami kepada Allah pada beberapa martabat yang dekat-dekat. Jadi kami menyembah kepada berhala-berhala ni kerana mereka lah yang memperdekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaquluhumullahu, padahal tidak berkata mereka itu abadatul ausan. Bermula mereka itu al-ausan, berhala-berhala ni Allahu ialah Allah. Mereka tak kata itu. Cuba bayangkan. Puak-puak jahiliyah, baik mutaqaddimin, mutaakhirin, generasi awal atau generasi akhir, mereka sendiri sembah berhala tu, sembah patung tu. Bila ditanya, kenapa kamu sembah berhala ni, patung-patung yang kalian sendiri duk ukir, duk buat, duk pahat? Dia jawab, kami sembah mereka itulah yang sembah, melainkan kerana mereka itulah yang memperdekatkan kami kepada Allah. Dia tak kata berhala-berhala ni ialah Allah. Dia tak kata itu. Kenapa dah? Ni sejahiliyah penyembah berhala ni. Patutlah orang arif billah, orang waliullah, orang yang mukmin taqi, dia kata ini Allah, ni Allah, mikrofon Allah, meja ni Allah, semua Allah, saya Allah, kamu Allah, semua ni kita ialah Allah, Allah ialah kita, kita ialah Allah. Teruk pada kafir sembah berhala lah gitu. Disuruh kita memikir. Setara si kafir penyembah berhala, baik jahiliyah mutaqaddimin, mutaakhirin, puak-puak jahiliyah pada generasi awal dan generasi kemudian, bila ditanya kepada mereka kenapa mereka sembah berhala, mereka tak kata berhala ialah Allah. Tak kata itu. Bahkan mereka katakan tidak, kami menyembah berhala-berhala ini melainkan kerana berhala-berhala
inilah yang membawakan kami rapat kepada Allah pada martabat yang tertentu. Nampak? Tu tengok. Tu. Baik. Jadi kalau orang itu kata saya ialah Allah, nah, dengan sendiri dia mengaku dia Allah, memang Allah menyerap dalam tubuh dia, dia menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan dia, dia lebih teruk daripada kafir sembah berhala lagi. Kerana orang kafir sembah berhala pun tak kata berhala tu ialah Allah. Apalagi nak mengaku dirinya ialah Allah. Berhala hak dia buat, hak dia sembah, hak dia puja, hak dia duk ibadat tu pun tak dia katakan ini ialah Allah. Bahkan dia kata berhala ni yang membawakan diri mereka tu dekat dengan Allah. Tu. Kaifa yuzannu, maka betapa menyangka, disangkakan zalika oleh demikian itu bil arifina. Kaifa yuzannu zalika, maka betapa boleh disangkakan oleh demikian itu. Demikian mana? Demikian kata wahdatil wujud, ataupun Tuhan itu menunggal di dalam hambanya, menyerap di dalam hambanya, bil arifina, dengan orang-orang arif billah. Maknanya tak boleh kita nak sangka lagu tu. Ni orang arif billah. Orang al-jahilin pun kita tak kata dia kata, orang jahilin pun tahu. Orang bodoh, orang penyembah berhala pun tahu kata bahawasanya batu-batu ni bukan Allah. Mereka sembah tu sebagai berhala ni lah yang mendekatkan diri mereka tu kepada Allah. Bagaimana kita boleh kata orang-orang wali ni teruk daripada orang kafir sembah berhala lagi? Tu maksudnya nak kata gitu. Nah, maka sebab tu apabila ada lafaz-lafaz atau perkataan-perkataan yang tersyatohah, dia panggil terluncur keluar daripada perkataan orang wali-waliullah, hendaklah ditakwil dengan mahasinit takwil, dengan elok takwilannya. Itu sebagaimana syarah dah sebelum ni. Mana? Iaitu takwil dengan kata bahawasanya mereka itu terlancar lidah, syatohah dia panggil. Bukan murak dengan mereka mengaku anal haq, akulah yang sebenar. Ma fil jubbati illallah, tidak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah, dengan makna mereka ialah mengaku Tuhan menyatu dengan diri mereka. Tidak. Lepas tu yang dimaksudkan bahawasanya pandangan mata hati mereka tu telah fana, binasa daripada memandang sesuatu selain daripada Allah yang berwujud hakiki itu. Tidak ada. Mereka memandang kepada yang wujud hakiki yang sebenar hanya Allah. Selain daripada Allah, wujud majazi, wujud lil ghairi. Kalau dalam istilah ulama usuluddin dipanggil wujud lil ghairi atau mumkinul wujud. Nah, kalau dalam istilah ulama tasawuf dipanggil wujud majazi. Wujud Allah, wujud hakiki. Istilah ulama tasawuf. Kalau istilah dalam ulama usuluddin, wujud zati. Wujud bahasa zati, bahasa dia dah, tidak kerana yang lain mengadakan dia. Itu dipanggil wujud zati. Wujud mutlak, itu maksud dia. Selain daripada Allah wujud, bukan tak wujud, jangan silap faham. Tapi wujud majazi atau wujud lil ghairi. Ada kita ni kerana yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah yang mengadakan kita. Jadi kita ni ada, kita terima tiada. Terima ada, terima tiada. Terima dua belah dia panggil. Allah tak terima tiada. Allah hanya ada semata-mata. Gitu. Tu lagu tu dah. Jangan silap kalau saufastaiyah kita ni tak ada. Saufastaiyah ni puak-puak falasifah juga ni. Dia kata kan? Apa yang kita lihat dipandang di Morgana saja. Seperti kita tengok aluai yang ada pada minyak jalan raya pada panah matahari terik, nampak macam ada air. Alu-alu air. Bila kita pergi, tak ada apa. Seperti itulah kita ni. Majaz. Dia kata kita ni tak ada. Bukan majaz. Tak ada tu. Tak ada. Kita ni bukan ada. Tak ada tu. Khayal. Takhayul saja. Fata Morgana saja. Itu kafir siapa yang dikau itu.
Karena ingkar perbuatan Allah. Dah. Orang tasawuf bukan saufasdaiyah. Nah, saufasdaiyah tu kufur. Nah, orang tasawuf tak kata kita ni tidak ada. Orang tasawuf kata kita ni ada. Tapi oleh kerana orang ulama akidah sendiri, ulama usuluddin sendiri kata kita ada ni terkapit ni dua tak ada. Tidak ada yang dahulu. Nah, tidak ada yang sekarang, tidak ada yang lagi akan datang. Pasti bersambung dengan tiada. Jadi ada tu sampai-sampai terima tak ada, banyak tak ada pada ada ni. Tu. Dia panggil ada kita tu terima adamus sabiq wa adamul lahiq wa adamul hal wal mustaqbal. Itu. Jadi tersabik 4 Adam. Tersabik 4 Adam, 4 tiada. Mana? Tak ada yang dulu, tak ada yang lagi akan, tak ada yang sekarang, tak ada yang mesti berhubung dengan ada. Ketiadaan yang menghubungi akan tiada kita. Maka terima tiada tu banyak. Sekarang ni kalau orang pergi rumah kita, orang tanya, abah ada tak rumah? Abah tak ada, pergi surah. Abah tak ada. Tak ada, terima tak ada. Terima tak? Terima tak ada. Nah? Ataupun yang kata, Allah, Pak Mak meninggal, dia tak ada dah Pak Mak. Yo, kau tak ada. Innalillah. Kayak gitu. Mana ada? Yo, kau Pak Mak tak ada. Mana boleh tak ada? Dia mesti kena ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak ada gitu. Nah, Pak Mak tak ada dah malah, meninggal dah. Yo kau. Yo, Allah, innalillah wa inna. Kayak terima. Terima. Kalau Tuhan boleh gitu Tuhan. Tuhan tak ada dah. Hei, mana boleh terima tak ada. Nah, tak terima nak kata tiada Tuhan ni. Ada semata-mata. Mustamir. Nah, berkekalan. Nah, tu tengok. Tu dia panggil wujubul wujud. Mesti ada. Kita mungkinul wujud. Haruh ada. Bila haruh ada, haruh tiada. Tuhan mesti ada. Tak terima nak kata tiada. Lagu tu. Jadi pada sudut pandang mata hati orang arif billah, dia syuhud tu, dia musyahadah tu. Dia memandang tu. Karena terlalu banyak sangat Allah. Duk Allah pak dalam hati ni luput makhluk. Ghaib makhluk. Binasa pandangan mata batinnya terhadap makhluk. Mata hatinya musyahadah, mata apa? Dia panggil basirah. Mata hatinya binasa, fana melihat dan makhluk. Yang kekal dalam hatinya hanya Allah. Ni orang hak layak kata ma fi qalbi ghairullah. Tak ada lah hati aku selain daripada Allah ni. Kita ni tak layak kata. Takut kata tu dusta. Hidup kata juga tu dusta. Nah, tak apalah nak kata muka tak faham tu, nak sedap mulut tak apa. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Ruak nasyid itu sedap, tapi cuba makna yang kita faham dia. Nah, hasbi rabbi jalallah, mencukupi bagiku ni. Hasbi rabbi, mencukupi bagiku Tuhanku. Keagungan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku selain daripada Allah. Ya ke? Betul ke? Takut betulnya Allah tu tak ada dalam hati kita. Hak adanya selain daripada Allah. Bila nak ada Allah dalam hati kita? Bila sakit lah, ya Allah sakitnya, baru ya Allah. Tak pun jatuh rugi seheng ke, jatuh bengkerak ke. Baru ya Allah. Baru ya Allah. Masa kaya, masa sehat, masa segar, masa hebat, tak ada ya Allah, ya saya. Ya saya. Ya hamba, ya saya. Bila ya Allah? Bila sakit. Masuk hospital lembek dah baru ya Allah. Baru kita. Sebab tu orang kata tasawuf tu, dia pelik sama orang tasawuf ni. Tak sebab kira dengan dia lah. Dia pelik sebab dia orang ahli lah. Bukan macam kita ahli dunia. Kalau
orang ahli Allah, orang tasawuf, orang ahli Allah ni pelik semua. Mana pelik? Dia tak berahi sehat, dia berahi sakit. Okey pelik tu. Kita tak berahi sehat lah. Kita tak suka sakit. Minta jauh lah ya Allah. Semua doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi ruhi. Doa sama ke? Orang tasawuf tak suka. Dia suka apa? Tapi tasawuf ni tasawuf orang mubtadi dah. Orang permulaan dalam tasawuf. Kalau sudah muntahi, itu antara sakit dengan sehat sama. Emas dengan tahi sama. Puji dengan celah sama, tak ada beza. Tapi kalau orang tasawuf hak mubtadi, mula-mula nak berjalan hati ke hadrat, dia kontradi. Dia tak suka emas, dia suka tahi. Dia tak suka orang puji, dia suka orang caci. Dia tak suka sehat, dia suka sakit. Dia tak suka kaya, dia suka miskin. Dia pelik, dia kontral. Sebab semua ni boleh mengingatkan dia pada Allah Ta'ala. Kita tak suka orang caci. Malu orang caci. Orang puji baru suka. Orang marah kita. Orang caci. Suka tak? Tak suka kita. Sedap caci orang. Sedap kata. Kita. Kita tahu dah. Orang mubtadi. Dia suka orang caci. Sebab saya hakik, saya jahil, dia suka koreksi diri dia. Dia tak suka orang puji. Kalau puji lari dia. Takut dia orang puji. Itu orang mubtadi. Tapi kalau orang sudah muntahi, orang sudah sampai maqam baqilah, tak ada beza puji dengan caci. Puji pun dia suka, caci pun dia suka. Orang letak mah pun dia suruh letak tepi tangga, orang letak baja tahi pun dia suruh tepi mah tepi tangga tu juga. Tak ada beza antara baja tahi dengan mah jokong. Seguni mana bawa tu. Kita beza dah. Beza. Kalau orang bawa jokong mah kan, atas rumah lalu dah naiknya. Sebab mata kita tu masih memandang ada nilaiannya pada masih wallah barang selain daripada Allah. Itu dah. Habis. Baik. Maka sebab tu perbaikikan orang panggil sengka kita kepada ulama-ulama tasawuf yang sebenar. Jangan kita su'uzon, jangan kita jahat sengka. Wa innamal muradu, dan hanya sunya yang dikehendaki qaulul arifi, oleh perkataan orang arif itu ialah wa ilmuka anna kullal amri huwal ma'nal musamma bittihadi. Gitu. Dan hanya saja al-muradu, yang dimaksudkan qaulul arifi, oleh perkataan orang arif apabila mereka bercakap tentang ketuhanan, itu maksudnya apa? Ialah wa ilmuka, dan bermula pengetahuan engkau, anna kullal amri, bahawa sesemua tiap-tiap pekerjaan itu, amri ialah urusanku, kata Allah. Seolah-olahnya yang nak kepada Allah Ta'ala. Huwa ialah yang dikehendaki al-musamma bittihadin, yang dipernamakan dengan wahdatul wujud. Jadi kita tahu segala perkara ni ialah urusan Allah yang satu, itu wahdatul wujud. Salah mana? Sebab tu di sananya ada yang mengoreksi, kalau gitu lebih tepatnya letak wahdatus syuhud, satu pada pandangan mata hati. Mana? Karena pengetahuan kita tentang segala perkara ni urusannya hanya satu saja yang mengurus. Siapa? Allah. Ya gitu. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diajar gitu dah. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi berkah tu tidak adalah ia, melainkan hanya perbuatan Allah satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba-Nya. Nah, apa saja yang kita tengok sekarang ni, apa saja yang berlaku tak kira. Itu dah. Umat Islam kita ditembak, dibom di Palestin pun. Kalau sekira-kira hakikat, siapa yang mengatur, siapa yang mengurus, siapa yang mentakdir? Allah. Allah. Sekira-kira syariat, memang kita tak puas hati. Kerana dizalimi, tak boleh kita redha dengan perkara yang zalim. Redha bil maksiati maksiatun,
Redha dengan kemaksiatan tu ialah maksiat. Tapi dari sudut dia ditakdirkan oleh Allah, wajib kita kena redha. Wajib kena redha. Tu. Dari sudut perkara tu kezaliman, wajib kita kena engkar. Wajib kita kena lawan. Tak boleh kita redha. Tak boleh. Redha ke kita? Orang Islam kena bunuh. Orang Islam kena bom. Redha tak? Berat kalau kita redha. Mesti kita rasa tak puas hati. Dan mesti kita kena ada rasa orang panggil persaudaraan di dalam Islam. Karena Nabi SAW sabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum." Siapa yang tidak ambil berat urusan umat Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Berat tu. Tak cara apa kita ke Palestin tu, lebih dari 30 hari dah duk berdiri. Duk perang. Cara ke Palestin cara ke perut kita. Siap. Akhirat esok kalau kita minta syafaat dengan Nabi SAW berat tu. Pergi jumpa Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Syafaatlah kami ya Rasulullah. Rasul kata, orang mana ni? Kata orang Islam lah ya Rasulullah. Ya ke Islam? Iya ya Rasulullah. Sejak tok nenek kami Nuh hantuah Kesultanan Melayu Melaka lagi masuk Islam. Tak nampak macam Islam pun. Sudah. Macam kafir. Parah dah lah. Pasal kita tidak ambil berat. Tu nak ambil berat lagu mana Ustaz? Nak atas derma pun takut tak sapa. Memang susah sungguh nak sapa. Bukan tak sapa langsung, sapa tapi susah. Tu kita kena jaga-jaga juga. Ada juga orang duk kaut keuntungan di tengah-tengah tu. Itu ni. Jadi jutawan dengan tak ada pasal-pasal. Maka paling kurang jangan kita tinggal berdoa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa tu ialah senjata kita orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa tu ialah otak bagi ibadah. Ad-du'a mazharul ubudiyah. Doa tu ialah tempat menzahirkan sifat kehambaan kita. Doa kepada Allah jangan putus-putus. Untuk saudara kita di Palestin, untuk mujahidin yang berjuang untuk tanah air mereka. Jangan kita kata pengganah, jangan. Ni pelik. Ada juga ustaz yang kata, saya sokong Palestin tapi saya tak sokong Hamas. Pasal apa? Sebab Hamas pengganah ya kata. Patut orang Hamas tu orang Bangladesh ya. Tak ada perjuangan untuk merebut kemerdekaan tanah air tu dibolehkan cok sebagai pengganah. Tak ada. Kalau gitu, Tok Janggut, Mak Kilau mula pengganah lah ke? Pengganah ni kalau negara aman, negara damai, negara sedang membangun ekonominya, sedang membina peradaban tamadunnya, kita ceramah supaya perang, jihad, ayo. Kayak gitu. Baru cak pengganah. Gitu. Hancur Syria, hancur Yaman, hancur Libya. Mati pemimpin mereka, dibunuh rakyat sendiri. Itu boleh cak pengganah, boleh. Negara damai, negara aman. Tapi perang bunuh, perang saudara. Itu boleh cak pengganah. Tapi kalau berperang kerana orang menjajah negara, itu tak boleh cak pengganah. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang mengkhianati tanah airnya, maka dia mengkhianati agamanya. Wa man khana watanahu halalu dammuh. Siapa yang mengkhianati tanah airnya, halal darahnya. Pasal apa? Li'anna hubbal watani juz'un minal iman. Karena cintakan tanah air itu bahagian daripada iman. Kalau kita tak ada anak tanah air, boleh ni kita buat surau gini? Boleh buat masjid kita? Boleh kuliah, dengar, damai, tenteram, nyanyi, tidur jenera apa ada. Boleh. Karena kita ada tanah air, ada negara. Saudara-saudara kita di Palestin tu cuba tengok map location. Kalau tarik Palestin, tak ada nama Palestin, tak ada. You bawa Israel. Nama-nama hak dulunya nama-nama Arab, Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani. Tak ada dah.
Jadi Askalun ke berapa? Hanya tinggal satu-satunya Gaza, tempat lahir imam kita Syafi'i. Itu. Masuk isyak. Kita azal lagi sekejap. Masuk lagi. Oh, tak masuk lagi. Nak masuk dah lah. 20 saat lagi. 19 saat lagi. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا لا حول لا حول ولا لا حول الله أكبر الله لا إله إلا الله Baik, maka sebab tu para hadirin semua, jangan kita tinggal berdoa. Nah, paling kurangnya doa lah kita adanya. Tengok macam mana umur kita ni lemah. Nah, kalau ada kerajaan buat rekrut persiapan siapa-siapa sukarelawan nak pergi berjihad lawan Yahudi Zionis ni, hamba nak masuk. Nah, wa'iddu mastata'kum min quwwah. Tu perintah Allah Taala. Nah, tu jihad sebenar. Kalau hak di negara-negara Islam dok perang sama sendiri, dok bunuh sama sendiri, tu bukan jihad, tu jahat dia panggil. Nah, siapa hancur negara-negara Islam. Nah, tu pengganas sungguh. Tapi ni musuh hak nyata. Musuh hak jelas sungguh. Penjajah sungguh. Lagu mana kira-kiranya? Kalau kita sendiri duduk tempat ngeko. Nah, tak nak hari kita ni hilang nama negara kita. Tak pedih hati dia. Nah, sama itu. Boh ke dalam berita-berita je tak masuk, dia duk cerita kata Hamas lagi sekali dulu. Nah, padahal mereka dulu buat biadat di Masjidil Aqsa tu. Nah, mereka dulu buat biadat, joget-joget, nyanyi-nyanyi hingga hak tak boleh tahan sekali ialah tiup trompet ni. Orang Zionis Yahudi ni apabila dia tiup trompet ni, itu penandanya kata dia sudah pun menguasai kawasan itu. Tu tanda dia. Jadi sebab tu sehari sebelum dia nak sembelih menata korban tu, tufanul aqsa. Paslok. Nah.
Itu Masjidil Aqsa. Menuju ada yang membela kesucian Masjidil Aqsa. Kayak gitu. Kita tak marah. Orang buat joget danduk lah ni. Rasa sokong, setuju tak? Reda kita. Oi. Ini Masjidil Aqsa ni. Betul? Orang buat joget-joget, menyanyi-menyanyi, tiup pula trompet, kata kita ni sudah pun menguasai Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Untuk Sulaiman. Sulaiman. Itu. Maka sebab tu jangan kita kata kepada pejuang negara ni, pejuang tanah air ni sebagai irhabi, teroris, penggana. Jangan. Label tu sepatutnya beri ke Pok Zionis tu, Pok Netanyahu tu. Netanyahu tu lah hak Zionis ni, hak penggana. Dia tak berani depan. Dia tak berdiri rakyat. You nak tembok hospital, you nak bom hospital, you nak bom sekolah. Itu. Maka kitanya kena berdoa lah. Jangan tinggal berdoa. Doa. Sebagaimana yang disebut doanya ialah talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyyatil ibadah. Kita minta dengan Tuhan ni dengan penuh kerendahan jiwa. Jangan menyanyi, jangan joget ke apa jangan. Kita minta dengan Tuhan, okey? Anak kita minta duit dengan kita pun kita tak suka kalau anak kita menyanyi-menyanyi, berjoget-joget. Betul? Ada anak kita minta duit dengan kita belak. Abah nak duit. Ada ke? Ada. Pasal nak nepuk pun ada sini. Minta molek dengan Tuhan, merayu kita yang hamba. Allahumma alaika bil yahud al mujrimin al mu'tadin. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin wal mustada'afin. Sungguh-sungguh minta. Jangan berjoget-joget, nyanyi-nyanyi, palu gendai. Kalau orang buka Islam itu sila lah orang buka Islam, tak apa. Kita orang Islam ni ada akhlak kita, ada ibadat adat kita dah. Kena jaga, kena jaga tu. Biniyatil ibadat, dengan niat ibadat. Jangan paksa tu pula. Jangan berdoa-doa, ya Allah, tolonglah saudara kami orang Islam. Tengok di Facebook. Wana tak benar lagi dia ni. Kuat dah berdoa ni. Jangan lagi. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata. Meminta dengan Allah, mu doa akan Allah dan mu yakin doa itu diperkenan. Lagi pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun bersabda. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, pasti daripada wahyu Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak bercakap dengan hawa nafsunya macam kita. Nabi bercakap tu pasti wahyu daripada Allah. Mana Nabi kata? La taqumu sa'ah. Tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, sehingga orang Islam yang akan bunuh habis orang Yahudi. Jadi kemenangan adiliti kemanusiaan, bentuk kemanusiaan Palestin menang. Orang Palestin menang. Hanya jiwa-jiwa yang pengganah, jiwa-jiwa yang kejam, jiwa-jiwa yang tidak berperi kemanusiaan saja yang duduk balik Israel, balik Zionis. Orang bukan Islam pun semua kasih belah. Menang dalam erti kemanusiaan. Dan dalam erti ketenteraan, militer pun menang. Sebenarnya. Kalau kira-kira. Banyak mana tawanan-tawanan puak-puak askar Zionis tu lepas dibebas cerita, Allah, kami dilayak oleh puak Hamas ni selayaknya sebagai manusia. Tidak sebagaimana kami layak mereka bila kami tawan mereka. Seperti menata menyesal kami layak ke manusia yang mulia. Sebab tu kalau orang Islam jaga sungguh, hatta dalam peperangan pun jaga akhlak yang diajar oleh Nabi SAW, pasti izzah Islam tu tinggi. Islam ni bukan lembut sama ada. Ada waktunya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kamu berperang, padahal berperang tu kalian tidak suka. Tapi yang tidak suka itulah
yang terbaik untuk kalian. Ada? Dan tidak ada di dalam agama manapun diajar di dalam peperangan dengan penuh akhlak adab. Tidak boleh bakar rumah-rumah ibadat. Tidak boleh bunuh anak-anak kecil, ibu-ibu, orang perempuan. Nah, tidak boleh bunuh orang tua dan sebagainya. Tidak boleh hancurkan tanaman, gapo kerok. Hui, nak cari mana tu? Nah, adab di dalam berperang masih dijaga, masih diajar di dalam Islam. Jadi kalau tentera-tentera mujahidin di Palestin tu jaga tu, menang Palestin bukan hanya kemanusiaan, buah ke tentera menang, memenangi hati. Itu. Itu dah. Habis. Sehingga mana? Hatta Yahudi wara asy-syajari wal hajar. Sehingga orang Yahudi ni lari bertempiara sembunyi belakang pokok kayu batu. Nah, takut dia. Sekarang ni kita takut. Kenapa? Kita ni sudah ditimpa penyakit orang. Kayak gitu. Yushikul umamu alaikum, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Pasti mengerumuni oleh sekalian umat-umat yang nak merosakkan kamu ni, Nabi kata, seperti bersungguhnya orang yang mengerumuni makanan pada hidangan makanannya. Orang beri makan bersungguh tak? Bersungguh. Bukan asal suat lah, ikut latu-latu ikan tu layang kau masuk habis dalam mulut gitu ke? Dah, bersungguh. Hatta makan buffet pun bersungguh tak? Bersungguh. Buka, sosok tengok ni nasi putih. Oh ni nasi minyak. Oh ni nasi ujian panas, ujian ritik-ritik, nasi banyak. Nah, ujian lebak macam-macam nasi ada kat sini. Bubuh tu bersungguh. Tengok, bukan asal bubuh tak. Gitu. Begitulah bersungguhnya orang nak merosak kita ni. Kita senantiasa dirosak-rosak. Sejak daripada zaman Utsman, zaman Khalifah Amir Ats-Tsani tu, oleh kerana Utsmaniyah ni teruk buta dengan bank-bank Eropah, maka marilah Ternadal Hazel, pengasas pergerakan Zionis, mari buat tawaran kepada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Ya tuanku Amirul Mukminin, bank Eropah ni senang saja. Tuanku tak kena bayar, si buah ke tuanku dapat duit. Macam mana? Jual sikit je tanah di Palestin untuk kami orang Yahudi buat kampung. Kami bayar duit, settle hutang bank Eropah. Kerajaan Utsmaniyah tak kena bayar. Selesai. Jangan main. Sultan Abdul Hamid mengamuk dia. Tak bagi dia. Walau sejekar aku tak akan jual kamu. Mula daripada situlah dibuat bagai-bagai framing, provoke sehingga jatuh Utsmaniyah tu. Sultan Abdul Hamid ni zalim, tangan berdarah, pembunuh wanita, pembunuh kanak-kanak kecil, macam-macam. Disuntik gerakan nasionalis Arab, Al-Arabiyah lil Arabi, tanah Arab untuk orang Arab. Itu bila jatuh, bapak tak ada, barulah pakat sedar. Bapak kita ada ni. Ngapa aku tu? Siapa-siapa lah ni pun gitu juga. Sekarang berada ni. Ni sekarang kita duduk pergi 30 hari dah ni. 3 hari lebih dah ni. Mana Rafi, mana Saddam Hussein? Loh, kamu tanya mana mu dulu, hak bunuh ke dulu? Kayak gitu. Memang betul sungguh. Min qillati yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Karena kami sedikit ketika itu ya Rasulullah. Tidak Rasulullah. Bal antum katsirun, bahkan kalian tu banyak. Tapi ghusaun ka ghusai fil bahar. Tapi seperti buih di laut. Sebab naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Telah Allah Ta'ala cabut daripada dada-dada musuh kita akan haibah kita. Tak ada. Kita tu boleh berslogan je kalau jumpa kat Khaybar yahu jaisyun Muhammad saufa yahu. Boleh bercakap kita sendiri tak faham apa kita duk bercakap tu. Orang Yahudi ingat ke Khaybar. Ingat dak Khaybar mana cerita ke apa? Khaybar Nabi pergi serang tu bukan semata-mata dia Yahudi. Yahudi Bani Quraizah yang duduk di Khaybar diserang oleh Jaisyun Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana khianat kepada Madinatul Munawwarah, berkomplot dengan puak Ahzab dalam peperangan Khandaq. Karena dia rasa sombong, kampung kita ni hebat. Kalau Muhammad mari serang pun tak apa. Tak akan kalah kita. Gitu?
Nah, Yahudi lain tak kena serai. Bani Nadir tak kena serai. Bani Qainuqa tak kena serai. Pasal apa Bani tu kena serai? Pasal khianat dengan negara. Tu nak ayat kata khianat negara jangan. Rasulullah perang dulu. Tak ada rehat lagi perang Khandaq. Mari kita pergi serai Khaybar. Siapa hancur pintu Khaybar tu? Nah, tu tengok nak tu ni. Tu. Tapi tak ada dah haibat tu kita boleh lau je lah. Pasal apa lagu tu? Pasal kita nyakit orang di mana alwahan. Apanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada keuntungan dunia semata-mata tapi benci pada keuntungan mati. Gitu. Wak hijau gapo utun dunia hak penting. Akhirat dia. Gitu. Hatta ngajak agama pun nak utun dunia. Nah, kuliah kalau sapu surat tu nipi, tak air dah kata. Nah, sapu surat nipi tak air dah. Tak usah mesej tak walah. Tak limpu pun sakit perut penuh jadu ya keluk. Nipi salah rauk bagi pun. Ngajak agama tu kira lagi dunia. Atau tak apalah nipih dunia, tebak akhirat. Akhirat. Boleh buh minyak mutu dengan pahala akhirat tu. Siap. Tak penyakit ni ustaz pun ada. Kau mana? Betul tak? Apa berat? Pahala ke mana? Kena ubah balik. Hubbul akhirah. Hubbul wa karahiyatud dunia. Untung yang hati. Akhirat. Benci kalau untuk dunia semata. Kalau untuk dunia pun tak apa, tak bukan maksud. Untung projek kita buat ni, program kita banyak ni dapat. Alhamdulillah. Tapi kita maksud. Haknya ialah untung akhirat. Payah nak dapat tu. Okey dah. Nyakit ni. Itu bahaya. Tapi kalau dapat, insya-Allah al-mahabatakum akan kembali masuk di dalam dada-dada aduwukum, musuh-musuh kita, musuh-musuh kalian. Itu. Sehingga mana? Sehingga lari bertempiara sembunyi di belakang itu. Fayaqulu syajaru wal hajar. Maka Nabi kata, pokok kayu batu akan bercakap. Apa panggil apa ni? Amrun khariqun lil adati. Cara yang mencarikan adat. Mana ada kok bercakap ada? Kita lalu tepi mana? Balik rumah ada. Assalamualaikum Haji. Ada? Demes seminggu dah. Tak ada. Pokok kayu batu bercakap dia panggil amrun khariqun lil adati. Kalau yazharu ala yadil wali wal waliyyu mu'minun taqiyyun yuqalu lahu karamatun. Karamah. Tapi kalau berlaku juga macam kita bukan wali ni, dia panggil ma'unah, pertolongan Allah. Mana pokok kayu batu bercakap bila orang Yahudi lari nusuk. Ya Muslim, hei orang Islam, hadzal yahudiyyu khalfi. Ni, nata Yahudi ada belakang aku ni. Ta'alau faqtuluh, mari sini bunuh. Illa gharqat, melainkan sebuah pokok ataupun sejenis pokok hak tak bercakap. Senyap dia. Fa innahu min syajaratil yahudi, karena sesungguhnya pokok tu daripada pokok Yahudi. Dia Yahudi tanam. Yakin dia Nabi wayak tu betul. Kita orang mukmin ni yakin tak nanti esok apa hak Nabi cerita ni akan berlaku. Kalau tak yakin kena ngucap lek syahadat. Ni. Ternafi iman, ternafi tasdiqu fil qalbi, iz'an wal qabul fil qalbi bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berat. Nah yakin pasti itu. Kalau tidak sama kita, pasti akan berlaku. Itu urusan Allah Ta'ala. Tapi kita jangan putus-putus berdoa. Itu. Habis. Baik. Kalau gitunya, gapo dia inda tawufi, inda ahli sufi, wa ilmuka anna kullal amri huwal ma'nal musamma bittihadi. Pengetahuan engkau bahawasanya segala urusan yang berlaku adalah di bawah perintah Tuhan, kerja Tuhan yang satu, itulah maknanya wahdatul wujud. Ya betul. La tataharraku dzarratan bi'idzn. Diperintahkan dengan izin Allah, dengan perbuatan Allah, bi fi'lillah. Kipah bergerak ni dengan izin Allah, dengan perbuatan Allah.
Nah, tak ada elektrik, terima dak akal kita. Kipas boleh bergerak. Terima. Elektrik. Hai. Tu. Kalau gitu wala buddha dan tak dapat tidak inda kulli muslimin di sisi setiap orang-orang Islam itu min hazzin daripada habuan, daripada bahagian fi hadzal maqami ini bukan semua urusan ini ialah Allah. Betul tak? Eksid hakikat Allah. Kaya, sakit, miskin, apa dana, nak jutawan, apa sahaja urusan. Buku muslim, kafir, gapus, semua hakikat urusan siapa yang perbuat? Allah. Nah, Allah. Makhluk saja berat iradat dia. Itu. Itu. Wa in tafawatu, dan jika sekalipun berlebih kuranglah di kalangan mereka itu orang Islam pada pemahamannya. Tetapi pasti setiap orang apabila ditanya, ni Allah Ta'ala belaka, ni hijau Allah Ta'ala belaka, kita kena sabarlah, ini takdir Allah Ta'ala, kita kena redha kerana ini ketentuan Allah, ini takdir Allah. Iya, tu dah payah terwujud tu. Semua urusan lah di bawah perintah Allah. Allah fa'ilul mukhtar. Dialah sang pencipta, sang pembuat yang maha menentu di atas apa yang dia nak buat. Sama ada benda baik atau benda buruk. Dan apa yang Tuhan buat pasti ada hikmah. Baik, kemudian kita sambung semula pula wa innama ataltul kalama ala hadzat taifati. Ni dan hanya saja memanjanglah olehku akan perbahasan atas kelompok sebelum ni bab hak lain sekejap je. Nah, Syiah Rafidah sekejap 2 minggu je. Nah, hak ni berapa minggu dah ni? Berapa bulan ni tak habis lagi. Pok tasawuf ni nah. Kenapa tu? Jadi ada dah jawab ni. Inna al-qama ala hadhihi ta'ifati hanya saja memandang oleh akan bahasa di atas ini Ulatus sufi ini an-nadara 'alal muslimina itu di atas umat Islam akan darari jami'il kafarati wal mubtadi'ina. Terlebih banyak daripada mudarat sekalian kekufuran dan bid'ah yang lainnya. Sebab tu panjang sikit. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحق ويا هزيم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين
Allahumma 'alaika bil yahudil mujrimin al mu'tadin wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma 'alaika bil yahud al mu'tadin al mujrimin wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin fi Palestin, khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.